Okey, kalau korang fikir Sungai Melaka sekarang ni cuma tempat untuk pelancong je, korang silap besar. Kita akan patah balik ke zaman di mana sungai ni bukan sekadar tempat bersiar-siar, tapi sebuah lebuh raya perdagangan global yang membentuk sejarah dunia. Korang pernah tak naik river cruise kat Melaka? Tengok lampu-lampu cantik kat tepi sungai tu. Cuba bayangkan, sungai yang nampak tenang tu dulu pernah jadi laluan perkapalan paling sibuk, paling happening kat seluruh Asia. Betul-betul macam highway yang sambungkan timur dengan barat. Jom kita selami sejarah dia sikit. Waktu zaman Kesultanan Melayu Melaka, sungai inilah pintu masuk ke pelabuhan yang paling kaya dan paling penting kat rantau ni. Bukan calang-calang pelabuhan tau, ni pusat kuasa ekonomi antarabangsa. Cuba tengok nombor ni. Dianggarkan nilai dagangan setahun kat Pelabuhan Melaka boleh cecah $200 juta waktu zaman gemilang dia. Nak bagi gambaran, Melaka masa tu ibarat sebuah shopping mall antarabangsa yang gergasi. So, dari mana datangnya semua kekayaan ni? Bayangkan kapal-kapal raksasa dari China, dari India, dari Siam, semuanya berlabuh kat sini. Melaka ni bukan setakat pelabuhan, dia dah jadi macam satu melting pot, tempat pertemuan tamadun-tamadun dunia. Tapi, ada satu masalah besar. Walaupun dia pusat perdagangan dunia, Sungai Melaka ni sebenarnya sempit sangat. Kapal-kapal dagang yang besar gedabak tu semua tak boleh nak masuk. Jadi, macam mana diorang selesaikan masalah logistik yang bernilai berjuta-juta dolar ni kan? Ini part yang paling best, paling gempak. Diorang cipta satu sistem logistik yang sangat-sangat genius yang boleh berfungsi dengan perfect tanpa guna sebarang enjin moden. Ini bukti kebijaksanaan orang zaman dulu selesaikan masalah yang rumit. Semuanya bermula kat muara sungai. Kren-kren kat sini guna tenaga manusia 100%, tapi mampu angkat kargo lebih 1 tan. Bayangkanlah kudrat orang dulu angkat beras, bijih timah, rempah ratus. Memang betul-betul gym zaman dululah kerja kat pelabuhan ni. Lepas kargo tu dipunggah, ia diangkut guna 2 jenis bot khas. Pertama, tongkang besar yang boleh muat sampai 100 tan. Ni kira macam lori trailer zaman sekarang lah. Pindahkan barang dari kapal besar. Lepas tu, ada pula tauko yang kecil sikit. Ni pula macam lori bandar, hantar barang terus ke gudang-gudang di sepanjang sungai. Tapi, persoalannya, tongkang-tongkang ni kan berat gila bila dah penuh muatan. Dan yang penting, tak ada enjin. Jadi, macam mana ia boleh bergerak lawan arus untuk masuk ke hulu sungai? Dan inilah jawapan dia yang memang wow! Diorang guna kuasa alam semula jadi sebagai enjin. Tongkang-tongkang ni akan masuk ke hulu sungai waktu air pasang dan bila air surut, diorang akan turun balik ke muara. Satu sistem yang perfect yang guna kuasa alam sepenuhnya. Genius kan? Jadi, poin penting kat sini ialah diorang tak lawan alam, tapi diorang berkawan dengan alam. Falsafah dia senang je, biar alam jadi driver kita. Satu konsep yang bukan saja efisien, tapi juga sangat lestari. Okey, so jom kita recap balik keseluruhan proses dia. Mula-mula, kapal besar sampai kat muara. Kedua, crane manual punggah kargo. Ketiga, tongkang besar angkut barang masuk ke dalam sungai. Dan akhir sekali, taukau yang hantar ke gudang-gudang. Semuanya berjalan lancar, macam mesin yang buat ekonomi Melaka meletup. Okey, sekarang jom kita fast forward ke zaman sekarang. Kita nak bandingkan zaman emas dulu dengan hari ini. Fungsi sungai ni dah totally berubah. Dari angkut kekayaan dunia, sekarang ia angkut kenangan masa lalunya. Dulu, sungai ni penuh sesak dengan tongkang-tongkang kargo yang sibuk ke hulu ke hilir. Hari ini pula, penuh dengan bot-bot pelancong yang bawa kita jalan-jalan bersiar-siar. Dari kenderaan untuk kerja, dah jadi kenderaan rekreasi. Aktiviti kat sungai pun sama. Dulu, ini tempat kerja keras. Orang berpeluh-peluh angkat rempah, angkat biji timah. Sekarang, ia jadi tempat kita relax, ambil gambar, dating. Beza betul kan? Satu transformasi yang luar biasa. Jadi, lain kali kalau korang menyusuri Sungai Melaka, cuba ingat benda ni. Air yang mengalir bawah bot korang tu dulu pernah bawa rempah, emas dan kekayaan dari seluruh pelosok dunia. Tapi sekarang, air yang sama ni bawa kita semua balik mengimbau zaman kegemilangan Melaka. Agak-agak apa lagi rahsia yang disimpan oleh sungai-sungai kita kan?